Hi everybody. This is my very first video sebab teringin sangat. Sebenarnya teringin sangat nak macam nak cakap because I'm a very concerned citizen sebagai seorang warga negara Malaysia. Saya sangat agak terkejut sebab bila start berlaku PKP banyak berlaku perceraian rumah tangga, you know. Apa ni, bukan setakat dekat Malaysia tapi dekat overseas, dekat Thailand pun sampai bini kena campak daripada bangunan, you know, oleh suami sendiri. So I'm very concerned, to be honest. So okay, topik hari ni sangat menarik sebab I nak bagi tahu kenapa kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita in general, okay, tolonglah sesekali jangan kejar lelaki ataupun in bracket jantan. Jangan kejar jantan. Okay, I bagi reason kenapa. Mesti ramai yang tanya kan, kenapa, why, kenapa tak boleh kejar. Okay, first of all, harga diri, self-worth. In English we call it self-worth. Kalau you kejar, maknanya harga diri dia lagi tinggi daripada harga diri you sebagai seorang perempuan. So kalau you ada harga diri yang tinggi, you takkan kejar lelaki. You know, lelaki kalau dia suka dekat you, maknanya dia akan kejar you. Kalau dia kejar you, maknanya harga you ni tinggi. Lelaki dia bukan kejar nak main suka-suka ni kan. Dia kalau dia kejar sebab dia nak. You know lah kan. When I say nak tu maknanya malah nak cakap lah kan. You faham sendirilah sebagai seorang wanita, kita seorang perempuan, kita tahu fitrah lelaki macam mana. Dan sebagai kita seorang lelaki, dia punya kehendak dia apa kita tahu. You know, they just want sex. You know, it's very simple. So kalau you portray diri you sebagai seorang yang rendah value, harga diri rendah and everything, dia akan buat you untuk benda tu je lah. You faham kan apa saya cakap kan? I know it's very painful. I tahu benda ni sangat menyakitkan. Okay, itu sebab pertama. Sebab pertama, self-worth, harga diri ya. Okay, sebab kedua, siapa tak nak kebahagiaan berkekalan? I nak tanya you nak kahwin setahun dua, lepas tu cerai. Lepas tu you nak kenal 4-5 bulan, lepas tu break up. Lepas tu cari lain, single. Sampailah umur 35. Lepas tu jumpa lagi, break up lagi. Nasib baik kahwin dapat anak satu, lepas tu bercerai. You nak macam tu? Kalau you tak nak macam tu, tolong jangan kejar lelaki. Sebab percaya, I cakap terus terang, this is based on banyak statistik yang dah berlaku. Kalau you kejar, macam ni lah, I bagi contoh lah you pergi pasar malam. Durian harga yang contohlah, bagi contoh sekarang ni orang gila makan durian kan. Okay, durian Musang King sekilo RM50. Itu yang I nampak lah rata-rata. Yang ada yang cekik darah jual sampai 60, 70 pun ada. Tapi paling murah 50 lah kata. Okay, bila you beli durian tu 50 sekali dengan pangsa apa semua tu, ada dekat 2 kilo, 3 kilo kan. Okay, lepas tu bila kopak masuk dalam bekas, berapa ketol je kan. Okay, you makan durian tu, you rasa apa? You rasa puas kan? Sebab benda tu berharga. Okay, cuba kalau macam I bagi contoh, satu longgok, katalah durian kampung, satu longgok dalam 10 biji, harga RM10. Apa you buat? Apa you buat? Kan? Buka
Tak sedap, buang. Betul? Silap-silap, kalau jenis yang rajin, jadilah tempoyak. Kan selalunya durian yang buat tempoyak ni adalah durian yang tak elok tau. Sorry cakap kalau orang yang suka makan tempoyak. Saya sendiri suka makan tempoyak. Tapi durian yang tak berapa elok, tak berapa sedap ni, dia orang buat tempoyak. Okay. Sekarang ni you fikir, you nak, macam I cakap kan, nak kebahagiaan berkekalan kan. You nak berkebahagiaan berkekalan, kalau you kejar lelaki, you tak ada harga. You macam durian yang buat tempoyak tu. Bila dia try sikit-sikit, perangai perempuan ni mengarut lah, aku boleh jumpa perempuan lain lah. Dia buang. Ingat cerai adalah pada tangan suami. Okay? Jadi kebanyakan lah kalau jenis yang lelaki yang jenis yang tak bagus, sebab saya cakap, kalau you nak you kejar lelaki, you akan end up, kebanyakannya you akan end up dengan lelaki yang tak bagus. Sorry cakap. Sebab lelaki yang suka dikejar ni adalah normally player lah. Dia kategori pemain bola. Dia player. So, kalau dia rasa dia ada harga diri, so dia akan jual mahal dengan perempuan. Dan perempuan yang sanggup bayar, dia sanggup. Okay, itu tolak cerita. Okay, nombor 3. Nombor 3 ni, tadi nombor 2, kebahagiaan berkekalan. Kalau you nak kebahagiaan berkekalan, you cari lelaki yang betul-betul suka kat you. You betul-betul sayang kat you. Bila dia betul-betul suka dan dia nak dapat you pun susah, dia akan hargai you. Okay. Lepas tu, yang nombor 3 ni ada kaitan dengan nombor 2 tadi, kebahagiaan berkekalan tu. Kalau you kejar jantan, you senang cerai dengan dia. You senang cerai. Dan selalunya cerai ni adalah initiated by him. Lelaki yang akan ni. Banyak songil lah kau ni. Aku tak ada duit. Naik motor sudahlah. Pergi kerja. Tapi dia tak pernah kisah nak, orang kata macam nak progress diri dia, nak kerja lebih, dapat duit lebih, supaya dapat beli rumah ke, beli kereta ke apa kan. Dia tak pernah fikir benda tu. Sebab dia banyak tu, lepas tu you pula suka dan you kejar dia. That's why. Okay. Itu nombor 3. Nombor 4. Okay. Nombor 4, you akan sentiasa, kalau you kejar sentiasa lelaki, hidup you, hati you selalu takkan tenang. Okay, anda cakap macam mana tau. Sikit-sikit CSI. Sebab kalau you kejar dia, telefon. Hello, B. You kat mana, B? You dengan siapa ni? Kenapa you tak angkat call I? Nya. Okay. Kalau you kejar, itu adalah tanda perempuan yang kejar lelaki. Sorry to say sebab memang terlalu ramai sangat. I perasan lah, because I'm a little bit on the older side, you know. I have been married before. So, bila I tengok, kadang-kadang I bawa anak I pergi supermarket ke, pergi mall ke, pergi jalan-jalan, I perasan lah, there are a lot of women who is like this, you know, jenis yang telefon, lepas tu muka bengang, duduk dekat depan pintu toilet tu, kalau dekat pavilion tu, duduk berjam-jam, rupa-rupanya bengang dengan boyfriend, ajak boyfriend keluar, boyfriend tak jadi. You know, ini adalah the signs of depression. Kalau you sentiasa, you tak jaga hati you. Sebab kalau you sayang hati you takkan kejar lelaki. Kalau you sayangkan kesihatan you know, you feeling anxious tau, all the time. You nak text dia, lepas tu you rasa macam, alamak, kalau aku text ni kan, kalau aku WhatsApp ni kan, dia jawab ke tak you baik jawab ni, kalau tak jawab siap kau ni. You jadi marah. You know, your nature pun akan jadi tak bagus sebagai seorang manusia. You nak hidup macam tu ke? Tak kan? Kalau you tak nak, jangan kejar jantan. Biar dia kejar you. Remember this, okay? Okay. Nombor 5 tadi, okay, nombor 5, sebab kenapa you jangan kejar jantan, jangan kejar lelaki, sebab you akan, daripada anxiety tu nanti you akan depress. Bila depress mulalah murung, depression kalau dalam bahasa Malaysia, dia cakap kemurungan. You tak nak nanti terbenam macam ayam berak kapur. You know, kerja pun tak boleh fokus. Masuk office, bos cakap
Apa, Ana tolong buat ni, you macam macam blur, blank. Jangan macam tu. You nak macam tu. Sebab you akan, hati you takkan tenang. Bila tak, you selalu anxious, you akan depressed. Benda ni berkait. Okay. Nombor 6. Okay. Nombor 6 ni, I nak you all berfikiran secara terbuka. Very open-minded. Okay. Kalau you kejar seseorang lelaki, you akan fokus kat dia. Sebab biasa nature kalau kita suka dekat seseorang lelaki ni, selalunya kita akan macam excited tau. Dan dalam hati kita selalu kita nak dapatkan dia. Okay? Nak dapatkan dia. Tapi kalau you kejar dia, you fokus dekat dia, padahal dia tak ada heran pun kat you kan. Okay? You akan rugi peluang you untuk kenal lelaki lain. Come on lah, you know. Dekat Malaysia ni ada berapa population? 33 juta. Kan? 33 juta. Dalam 33 juta tu takkanlah dia seorang. Hello, ada lagi mungkin ada 10 juta lelaki kat Malaysia. You never know. Dalam 10 juta tu takkan satu you pandang sampai mati. No. Kan? Ini adalah nasihat untuk orang-orang yang dah berkahwin. Ini bukan untuk yang dah kahwin. Jangan nak cakap, nanti kan cakap I memandai-mandai. Tapi ini adalah untuk orang yang belum berkahwin, belum berumah tangga. You fikir. Sebab you fikir macam tu. Jangan fikir macam, kalau dia tak nak ke aku, tak ada orang. No. I will come back to that. How you want to actually elevate yourself to be a very high class woman. Okay? Kalau you elevate yourself, you pandai kontrol diri you apa semua, you become a high class woman. Bila you jadi high class woman, selalunya lelaki yang high class dia yang nak kat you. Okay, we go, it will be a separate video for that one. Okay. Nombor 7. Okay. Nombor 7, ini adalah fitrah. Okay, fitrah kita sebagai perempuan, kita tak kejar. Kan? Kita tak mengejar. Jadi, tolonglah jangan kejar. Sebab ini macam melanggar fitrah sebagai seorang perempuan. Kita seorang perempuan sepatutnya kita buat apa? Sebagai tradisi, sebab apa? Di rumah, betul tak? Jaga anak, kemah rumah, sopan santun. Kita tak ada macam terkeseng-keseng kat jantan apa semua. Tak ada kan? Itu adalah, ini tengok contoh zaman-zaman arwah-arwah mak kita dulu, Saloma, zaman-zaman dulu. Tengok, tolonglah. Siapa yang suka sangat tengok cerita P.Ramlee tu, tengoklah. Sebab semua perempuan, dia adalah macam nak cakap, macam mangsa yang tunggu untuk dikejar. Oleh, okay, woman, how do I say this? Lelaki adalah predator. Dia memburu. Itu adalah nature dia. Dan kita kena tahu fitrah lelaki, nafsu dia satu je. Kan? Lelaki satu je nafsu dia. Jadi, biarlah tugas tu untuk mengejar tu kita bagi kat dia. Dan kita tolonglah jangan jadi jantan. Okay? Be feminine. What I'm trying to say here is, men are born to pursue women. So, you as a woman, you have to be on the what? You are not the hunter here. Okay? You adalah, orang kata macam kalau orang nak pergi memburu kan, dalam hutan, bawa senapang semua, hendap-hendap. Tu kerja lelaki. Kerja you apa? You jadi rusa tengah makan, relax-relax, cantik-cantik, happy-happy kan. Let them hunt you. Kita jangan orang kata go against fitrah. Okay? Okay, nombor 8. Nombor 8, yang ni I nak bagi tahu. Sorry kalau I cakap ni macam akan how do I say this? Kalau terasa dengan ni, be open-minded. As I said, my video is actually meant to for all women to actually enhance yourself. Okay, to be better at dating, to be better as being a wife. I was a wife before. Okay, so basically I have the experience. I have been dating before, of course, and I've been dating now also. So okay. Ini I cakap terus terang, you are the one with the pussy. Okay, don't get offended, jangan terasa I cakap you ada benda tu.
Okay. Kalau you ada benda tu, you kena ingat kita ni, perempuan ni, sebab tu I cakap go back to number 7 tadi, kita fitrah kita sebagai seorang perempuan, kita perempuan, kita ada ovari. Ovari tugas dia apa? Pregnant. Ada sperm, pregnant. Pregnant for 9 months. 9 months is a very long time. So kita perempuan adalah nature kita sebagai seorang wanita ni, kita adalah jenis yang untuk being settled down with, you know. Bukan orang kata tak cenggol maknanya bila you meet with somebody, you know, you have to, that person have to be responsible for your offspring. Contoh ni sebab tu I cakap be open minded, because the thing is I've been reading a lot of psychology books about all these man and woman, Venus and Mars and stuff like that. So because kita ni perempuan memang kita nak komitmen. Maknanya kalau kita pregnant, ada baby dalam perut, kita memang nak lelaki yang be at your side, you know, sama-sama susah, mengidam ke, mengaruk ke, bertumbuk ke apa masa pregnant ke apa, go through the labour, you know, masuk dalam bilik labour sekali dengan husband. Itu kita perempuan. Kita perempuan, kita nak benda tu. Sebab tu kita ni, Tuhan bagi kita ni ada rahim. You know, macam dia orang different. Dia orang different, main celup je kan. Tak saya cakap, please be open-minded, because when I say this, I know a lot of people will be offended. So I'm sorry. I minta maaf sangat kalau you rasa offended, tapi apa yang I cakap ni adalah kebenaran. Okay, so tugas I, because I'm very concerned like what I said lah. Sebab I tengok banyak betul kes rumah tangga, you know. Walaupun I ni sendiri, I was divorced for many years already, tapi I tak suka tengok orang, you know, happy, because I gone through that difficult time and I know it's not easy, you know. Bila PKP, you kena tengok muka the same person, the same person that you married, the same person that you were in love before, you sayang dia, you respect dia, tiba-tiba dia jadi tak respect. Okay, that one another topic, another day, okay. Now, nombor 9. Kenapa kamu jangan kerja jantan? Okay. Punca dia, salah satu perempuan yang suka kerja jantan ni sebab dia tak sabar. Okay, ni I cakap ni melalui pengalaman I sendiri, okay. Umur dah 26, I bagi contoh senario umur dah 26, balik kampung, wah, mungkin mak bapak you tak kisah, macam my parents. I'm very open-minded, so I cerita based on my own experience. Mungkin mak bapak you tak kisah, tak adalah bising-bising cakap, bila nak kahwin, tak ada orang nak ke? Yes, arwah my mum used to tell me like that. Kita tak ada orang nak ke? Dia cakap macam tu. Hoi, hati terasa, macam kena cucuk pisau. Umur 26, okay. Lepas tu, mak bapak okey lagi. Tiba-tiba saudara mara sebelah rumah, jiran sebelah, ni, alah, bila nak ni? Tengok tu anak makcik ni, dah 2 dah anak. Awak bila lagi? Bila nak kita nak makan nasi minyak semua? Okay, umur 26. Bila you kena macam ni, you jadi apa? You jadi stres kan? Selalu you fikir, alamak, aku kena ambil je lah, siapa je lah. Siapa je lah. Okay. Itu umur 26. I cakap tu sudah dengan you, you've got a lot of time. You ada masa. Tolonglah. You know, you still got time. You can still get, you know, you never know. You mungkin you dating dengan boyfriend you 6 tahun, 7 tahun, tapi you tak end up together. You tak kahwin, tiba-tiba tengok dia dah kahwin dengan orang lain. Pernah berlaku? Pernah berlaku dekat I. Terus terang I cakap. Pengalaman sendiri, okay? Belajar dekat universiti sama-sama. End up, my mum tak suka you. I pernah kena. Jujur daripada hati, okay? Tiba-tiba kita balik, masa tu I belajar kat UK, balik, tiba-tiba arwah mak tanya, macam mana aku cerita dengan mamat tu dulu? Bukan kau dengan orang tu ke? Nak cakap apa? Diam je lah. Kan? Nak menjawab ke orang,
kita hati terluka ni. Kita buat macam tu. Okay, fine. I faham. Kalau you umur baru 25, 26, please give yourself time. You work on yourself, you will get a good guy. Fokus ni sekarang ni kita nak cari lelaki, kita tak nak kejar lelaki. Okay, jangan main kata macam main tangkap muat je. Jumpa kat pasar malam, baru kenal 2 bulan, dah nak kahwin. You tak kenal lagi dia. You tak kenal lagi hati budi dia. You tak tahu lagi perangai dia, kentut busuk dia semua. You tak tahu. You tak tahu lagi perangai dia, pengotor ke apa ke. Sebab you baru kenal, baru dating 2 bulan. Ingat give time. Sebab tu saya cakap salah satu punca dia tak sabar. Nak sekarang, nak now. No. Pasal orang kata macam kalau you nak cari pasangan hidup ni, sabar. Tolonglah sabar. Even you dah kenal dia, orang pressure, jiran pressure, mak bapak pressure, sabar. You just tell them that give me some time, kenal dulu hati, bawa dia, heret dia pergi jumpa mak bapak you. Tengok macam mana dia bergegar ke tak, bergegar lutut ke tak jumpa mak bapak you. You kena buat tu semua. Jangan macam mak tak kenal pun tak apalah, nak kahwin juga. Sebab tu saya cakap, you nak kebahagiaan berkekalan, jangan kejar. Okay, the next one. Okay, yang ini I terus terang cakap, I pernah dengar sendiri because I have a lot of guy friends also. Sometimes I go out, lepak dekat Hard Rock Cafe because I memang jenis yang suka live music. Okay, I terus terang cakap I don't really drink, I don't drink. Tapi I memang, I'm a person who loves music because I sendiri main gitar. If you notice, I punya Facebook pun kadang-kadang I ada post I play with music and everything. So I memang berjiwa music sikit lah. Okay, so I love live music. So bila I suka live music, I selalu lepak-lepak dengan kawan-kawan lelaki, most of them. Kadang-kadang dah ada wife semua. Kadang-kadang dia orang bawa wife dia. Okay, ini adalah benda yang lelaki dia akan, kenapa I cakap dengan you sebagai seorang perempuan, you jangan kejar lelaki. Sebab belakang, lelaki yang you kejar ni, belakang you, depan kawan-kawan dia, bro, tengok ni. Dia tunjuk handphone ni. Bro, tengok ni. Perempuan ni, kau tak cek, kau tengok kejap lagi. 5 minit lagi, kejap lagi kan dia WhatsApp aku. Confirm. Lepas tu kan dia dah WhatsApp aku kan, kejap lagi kan dia ajak aku datang rumah dia. Dia akan cerita dekat kawan-kawan dia. Kita yang duduk semeja dengan pernah berlaku benda ni banyak kali. Duduk semeja dengan dia orang sebagai seorang perempuan, I rasa malu tau. Dan hati saya cakap, ya Allah, siapa pula perempuan ni? Aku rasa aku tahu kot yang mana satu. Sebab kita pernah nampak sebab dia pernah bawa. Kena pula yang lelaki yang dah kahwin. Tolonglah. Because I as a friend, I tahu dia dah kahwin, dia dah ada isteri. As a friend, because we are friends, so we very open. So dia akan bawa, kadang-kadang dia lepak sekali dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba nanti dia tunjuk kat I message. Kau tengok ni. Yang ni I itu ke? Sebab I as a friend, sebab tu lelaki suka kawan dengan I because normally kadang-kadang I macam nak cakap, I tak suka bercampur. Tapi kalau dah terlebih-lebih, I will tell the wife. So selalunya dia orang akan cerita sikit-sikit lah kat I. Okay. So, okay, itu saja. Okay, the next video, okay. Again, I nak bagi tahu tujuan video ni adalah untuk orang-orang yang belum lagi berumah tangga, okay? Dan kalau boleh, you carilah kebahagiaan yang berkekalan. So, in order for you to be in that stage, okay, not making as much mistakes, you kena stop chasing men. Stop. Immediately stop. So I will make the next video. I akan bagi tahu you apa tanda-tanda that you are chasing a man. Okay, it's very important. It's very, very important. Okay. Alright. So remember, I love you guys. Okay. Siapa-siapa yang nak share video ni ke apa-apa, share lah. Okay. Tapi as I said, tolong jangan kritik banyak-banyak lah. Sebab ini pun my very first video, so I sebenarnya nervous juga nak buat video ni because I tak nak jadi macam memandai-mandai
But I just want to share with you. But because to me, sharing is caring. Okay, I really care about Malaysian women, especially Malaysian lah. Malaysian ke Indonesian ke yang faham bahasa Melayu kan. Okay, have a nice day everybody. I love you guys. Mwah.